وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Dan kita masih lagi dalam bab pada menerangkan tentang fadilat iman. Bab yang menerangkan fadilat iman itu bab yang kelima, bab al-khamis. Dan kita sambung pada muka surat yang ke-33 kalau kitab yang Jawi. Bagi kitab yang terjemahan Rumi pada muka surat 56. Sampai pada kita sampai pada tentang sebab memelihara agar tetap iman, muka surat 60. Dan setengah daripada yang memberi manfaat bagi terpelihara iman. Dan setengah daripada yang memberi manfaat bagi terpelihara iman ketika mati, seperti barang yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu. Telah berkata oleh Abul Abbas Al-Khidir alaihi salam bahawa aku bertanyakan 24,000 nabi daripada suatu yang apabila habis kat sini tasdik ya, tasdik. Oh, minta maaf. Oh, terlajak. Ya, kita sampai pada tasdik ya, muka surat 56 tadi. Ya, kita ambil sebelum tu. Dan kata jemaah daripada ulama ya, dan kata jemaah daripada ulama ya, ini menerangkan tentang perbahasan kita yang lepas, itu tentang ta'rif bagi iman. Itu iman asalnya adalah qaul dan amal.
itu qaul qalbi, qaul lisani, dan amal qalbi dan amal lisani. Jadi merangkumi kepada 3, iaitu tasdik dengan hati, itu membenarkan dengan hati, dan mengucapkan dengan lidah, itu mengikrarkan dengan mulut kita, dengan lidah kita, dengan lisan kita, dan mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh badan. Itulah yang dimaksudkan dengan kesempurnaan iman. Jadi menurut jumhur ulama Asy'ariyah, ini para pengikut Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, beranggapan bahawa iman itu boleh bertambah dan iman itu boleh berkurang, ya. Daripada sabdaan hadis Nabi SAW yang sebelum itu, bahawa al-imanu la yazid wa la yanqus. Iman itu pada asalnya adalah tasdik, dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Tetapi yang dimaksudkan dengan pertambahan dan pengurangan itu pada hadnya, iaitu pada kesempurnaan iman itu, ya. Di situlah ulama membahaskan tentang cabang-cabang bagi iman. Itu furu'-furu' bagi keimanan. Ya, ada setengah ulama yang berpendapat 76 cabang, ada yang mengatakan 77 cabang dan sebagainya, ya. Dan cabang-cabang keimanan itu ada dinukilkan dalam kitab-kitab, ya, antaranya yang dinukilkan oleh Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullah alaih dalam kitab Fadailul A'mal, ada dinukilkan, ya, 77 senarai 77 cabang-cabang keimanan itu, ya, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang menyebutkan daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman, rawahu sittah. Ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain. Yang bermaksud bahawa iman itu, kata Rasulullah SAW, terbahagi kepada lebih daripada 70 bahagian, ya. Bid'un wa sab'una. Bid'un maksudnya sebahagian besar. Bid'un selalunya membawa maksud banyak, itu 7 ke atas, ya. Bid'un wa sab'una syu'batan. Ini 77 bahagian atau 77 cabangan. Dan yang terafdal daripada cabang-cabang keimanan itu adalah la ilaha illallah. Ini ucapan kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Dan yang paling rendah daripada cabang-cabang keimanan itu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, iaitu menjauhkan perkara yang menyakiti dari jalan, yakni mengalihkan sesuatu yang menghalang perjalanan, ya, mungkin duri ke ataupun batu ke ataupun kayu, ya. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu adalah satu bahagian daripada keimanan. Dan ini antara bahagian iman yang penting sekali. Jadi baginda Rasulullah SAW menyebutkan tentang sifat malu ni kerana kepentingan yang khusus, iaitu kerana ia merupakan sebab terhindarnya seseorang itu daripada melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, ya. Jadi begitu juga cabang-cabang keimanan ini, dia merangkumi keimanan, iaitu perkara yang diiktikadkan dengan hati, ya, yang bermaksud kepada tasdik, ya, perkara-perkara yang kita iktikadkan, perkara-perkara yang kita benarkan dengan hati kita, ya. Dan ada juga cabang-cabang keimanan itu yang berkaitan dengan lidah, itu dengan lisan,
Ini dengan ikrar, pengakuan ataupun dengan bacaan-bacaan, sebutan-sebutan zikir. Ya. Dan juga ada cabang-cabang keimanan yang berkaitan dengan seluruh anggota tubuh badan. Ya. Di sini saya ambil kesempatan untuk baca satu persatu daripada 77 cabang keimanan itu yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan tasdiq qalb. Iaitu yang pertama sekali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk beriman kepada segala sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha suci adalah tunggal. Allah Subhanahu Wa Taala adalah tunggal dengan sifat wahdaniyahnya. Tiada sesuatu yang bersekutu dengannya. Wahdahu la syarikalah, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini tidak ada yang setara dengannya, sebanding dengannya. Dan yang kedua yang berkaitan dengan semua perkara yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah ciptaan yang baru. Ya. Ini perlu kita i'tiqadkan bahawa segala sesuatu yang selain Allah semuanya adalah makhluk ciptaan yang baru, bersifat baru. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang merupakan zat yang azali dan qadim. Ini antara perkara yang berkaitan dengan i'tiqad. Kemudian yang ketiga adalah beriman kepada para malaikat. Keempat, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelima, beriman kepada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, beriman kepada takdir bahawa buruk dan baik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, beriman kepada kebenaran tentang berlakunya hari kiamat. Dan termasuk juga dalam kenyataan ini iaitu kita beriman kepada alamat-alamat kiamat, ya. Soal jawab di dalam kubur, azab kubur, hidup kembali selepas mati, ini di hari kebangkitan, ya. Dan hari penghisaban, amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan keburukan, ini timbangan amalan di yaumil mizan, dan melintasi titian sirat. Ini adalah perkara yang berkaitan dengan hari kiamat yang perlu kita yakin. Ini kita benarkan, tasdikkan dengan hati. Kemudian yang ke-8-nya adalah yakin kepada adanya syurga dan bahawa orang-orang mukmin akan tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ini juga perlu kita yakin, percaya, ya. Tasdikkan di dalam hati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan syurga dan akan mengisi penghuni-penghuni syurga dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan kekal mereka selama-lamanya, khalidina fiha abada. Yang ke-9, yakin kepada adanya neraka dan bahawa ia merupakan azab yang sangat pedih dan ia adalah untuk selama-lamanya. Ini untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin. Allah Subhanahu Wa Taala akan sediakan azab siksa yang pedih di dalam neraka. Dan yang ke-10, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita i'tikadkan di dalam hati kita mahabbat, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-11, cinta kepada seseorang. Ini cinta kepada salah seorang hamba Allah kerana Allah, dan benci kepada seseorang dari kalangan hamba Allah kerana Allah. Yang ini kasih kepada semua orang yang soleh dan benci kepada semua orang yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita mengasihi orang-orang soleh kerana Allah, dan kita membenci orang-orang yang dibenci Allah kerana Allah. Orang-orang yang derhaka kepada Allah kita benci kerana Allah, ya. Itu juga perlu ada dalam i'tikad orang yang beriman. Termasuk juga cinta dan kasih sayang kepada para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in, khasnya golongan Muhajirin dan Ansarin, ya. Dan juga cinta kepada seluruh ahli keluarga, ahli bait baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu antara ciri-ciri keimanan, ya, yang perlu kita i'tiqadkan. Kemudian perkara yang ke-12 adalah mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya.
Ini apabila nama baginda disebut, kita berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca selawat kepada baginda dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kita cinta, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-13, ikhlas. Ini juga antara perkara yang berkaitan dengan i'tiqad. Ya, kita mengikhlaskan amalan-amalan kita, termasuk menjauhi riak dan sifat-sifat nifaq, ya, kemunafikan. Yang ke-14, taubat, yakni menyesal sepenuh hati atas dosa-dosa yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Yang ke-15, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-16, berharap dengan rahmat Allah. Yang ke-17, tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Yang ke-18, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Yang ke-19, setia, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-20, sabar atas segala dugaan ujian yang ditimpakan oleh Allah. Yang ke-21, bersifat tawadhu', ya, termasuk memuliakan orang yang lebih tinggi kedudukannya, seperti orang tua, orang yang berilmu, ya, orang yang berkedudukan, maka kita perlu muliakan. Itu juga antara perkara yang perlu kita i'tikadkan dalam hati. Yang orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita muliakan, itu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang lebih tua, ya, orang-orang yang berpangkat kedudukan dalam masyarakat, maka kita perlu muliakan. Kemudian yang ke-22 adalah bersifat penyayang dan pengasih, termasuk sayang kepada kanak-kanak. Ke-23, redha dengan ketentuan Allah. Ke-24, bertawakal kepada Allah. Yang ke-25, mengislahkan, yakni memperbaiki diri. Jadi kita mengislahkan diri kita, memperbaiki mutu amalan ibadah kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, termasuk tidak menyombongkan diri dan tidak juga menghinakan diri sendiri. Yang ke-26, jangan berhasad dengki, termasuk jangan berdendam, beriri hati, ya, khianat. Yang ke-27, dalam kitab Alamah Aini ada dinyatakan bahawa perkara yang ke-27 ini telah tertinggal oleh kerana kesilapan jurutulis, dan mengikut tanggapan Maulana Zakaria rahmatullah alaih, perkara itu ialah sifat malu, ya. Ini sifat malu antara perkara yang Nabi SAW mengatakan bahawa sifat malu juga adalah satu bahagian daripada keimanan. Jadi Maulana Zakaria rahmatullah alaih mengatakan bahawa pada bilangan yang ke-27 adalah dinyatakan sifat malu, ya. Kemudian yang ke-28, menjauhkan diri daripada sifat marah, ya. Jauhkan daripada sifat pemarah. Yang ke-29, jangan menipu, termasuk juga jangan bersangka buruk dan jangan melakukan tipu muslihat terhadap sesiapa pun. Yang ke-30, mengeluarkan cinta dunia daripada hati, ya, menanamkan cinta akhirat, ya. Jadi kita keluarkan rasa cinta kita kepada kehidupan duniawi ini, kenikmatan duniawi ini. Jangan, bukan kata tak boleh nak cinta ni, menikmati kehidupan duniawi, ya. Cuma kita perlu keluarkan rasa cinta kita terhadap dunia. Sampai nak tinggal dunia pun kita tak mau, ya, takut mati, ya. Kerana kita akan tinggalkan dunia, kenikmatan harta benda kita, anak pinak kita, keluarga-keluarga kita. Jadi itu adalah cinta dunia yang merupakan fitnah untuk kita. Jadi perlu kita keluarkan rasa cinta dunia daripada hati, termasuk cinta kepada harta dan kedudukan. Jadi itu antara perkara yang berkaitan dengan akidah. Kemudian yang berkaitan dengan lidah, yang terbahagi kepada 7 bahagian, ya. Yang pertama, mengucap kalimah thayyibah, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bukan sekadar kita mengucapkannya saja, bahkan kita perlu menunaikan hak-haknya, iaitu mengetahui makna dia, ya, dan menunaikan segala tuntutan-tuntutannya. Yang kedua adalah membaca Al-Quran, ya. Yang apabila kita baca Al-Quran, perlu kita baca dengan sebutan yang betul, dengan tajwid, dengan tartil, jadi dengan menggunakan lidah kita, ya. Dan yang ketiga adalah mempelajari ilmu. Ini ilmu yang berkaitan untuk kita memahami
isi kandungan Al-Quran dan Al-Hadis, semua cabang-cabang ilmu pengetahuan daripada ilmu tata bahasa, ilmu nahwu, ilmu saraf, ya, semua ilmu-ilmu yang menjurus kepada pemahaman menghayati isi kandungan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah membawa kepada peningkatan iman, ya, kerana ianya membabitkan amalan lidah. Bila kita mengulang-ulang ilmu pengetahuan, ya, membahaskannya, memuzakarahkannya, menyampaikannya. Dan yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kelima, berdoa, bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu juga antara cabang keimanan. Yang keenam, berzikir. Jadi lafaz-lafaz zikir ni ada banyak. Tasbih, iaitu subhanallah, ya, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, ya, la ilaha illallah, hauqalah, ya, la haula wala quwata illa billah, istighfar, astaghfirullah. Jadi lafaz-lafaz zikir semuanya adalah termasuk dalam cabang-cabang keimanan juga. Dan yang ketujuh adalah menghindarkan diri daripada bercakap perkara-perkara yang sia-sia. Iaitu kita tidak menggunakan lidah kita untuk bercakap perkara-perkara yang sia-sia. Antaranya kita mengumpat hal orang, ya, cerita tentang perkara-perkara duniawi yang tidak akan memberi kita manfaat untuk meningkatkan amal-amal soleh kita ataupun sifat kehambaan kita kepada Allah. Maka ini adalah membawa perkara yang sia-sia ataupun menjauhkan ingatan kita daripada ingat mati dan ingat akhirat. Maka ini adalah sia-sia. Kemudian cabang-cabangan yang berkaitan dengan anggota tubuh badan, ya, dan ini terbahagi kepada 3 bahagian, ya. Yang berkaitan dengan akidah, tasdik hati dan amalan lidah, ikrar lisan, ya, ada 37 semuanya, ya. Dan perkara yang berkaitan dengan anggota tubuh badan, ya, baki lagi 40, ya, terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama itu yang berkaitan dengan diri sendiri, ya. Yang pertamanya adalah bersuci, taharah, ya. Ianya termasuk kesucian tubuh badan, kesucian pakaian, kesucian tempat tinggal, ya, tempat kita melakukan amalan ibadat. Kesucian badan pula termasuk juga berwuduk dan mandi, ya, mandi hadas disebabkan haid, nifas ataupun disebabkan junub. Maka kita bersuci itu adalah cabang-cabang keimanan, ya, yang melibatkan anggota tubuh badan. Yang kedua, mengambil berat dalam mendirikan solat, termasuk solat fardu, solat sunat dan solat-solat yang perlu diqada. Itu juga antara cabang keimanan. Yang ketiga, bersedekah, termasuk membayar zakat harta, zakat fitrah, memberi hadiah, memberi makan kepada orang yang miskin, yang kelaparan, ya, melayan tetamu dan memerdekakan hamba. Ini semua melibatkan anggota tubuh badan, ya. Yang keempat, puasa yang fardu atau sunat. Yang kelima, mengerjakan haji yang fardu atau umrah, ya, sunat, ya, dan melakukan tawaf mengelilingi Kaabah. Ini adalah melibatkan anggota tubuh badan. Yang keenam, i'tikaf, termasuk juga mencari malam Lailatul Qadar. Yang ketujuh, meninggalkan rumah untuk bersafar, bermusafir, ya, dalam memelihara agama. Ianya termasuk juga berhijrah, ya, meninggalkan rumah kita ataupun kampung kita, kita pergi ke suatu tempat dengan tujuan untuk mengislahkan diri, berhijrah daripada tempat kawasan kita yang mungkin penuh dengan kemungkaran, kemaksiatan. Kita berpindah ke tempat lain untuk bertaubat ataupun untuk memperbaiki amalan kita, mengislahkan diri. Maka itu juga adalah cabang-cabang keimanan yang melibatkan anggota tubuh badan. Yang ke-8, menunaikan nazar. Yang ke-9, berhati-hati dalam membuat sumpah. Yang ke-10, menunaikan kafarah. Yang ke-11, menutup aurat di dalam solat ataupun di luar solat. Yang ke-12, melakukan korban pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, termasuk mengambil berat dalam menjaga binatang yang hendak dikorbankan itu. Ya, kita menjaga haiwan yang kita nak korbankan itu, lembu ke, unta ke, kambing ke, ya, kita jaga, pelihara dia dengan baik. Ya, itu juga antara cabang-cabang keimanan. Yang ke-13, mengambil berat dalam menguruskan jenazah dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.
ya, daripada kita mengkafankannya, memandikannya, mengkafankannya, ya, kemudian kita mensolatkannya, menyembahyangkannya, dan kita mengkebumikannya. Yang ke-14, menunaskan hutang, iaitu menunaikan, membayar hutang. Yang ke-15, membetulkan muamalah, iaitu urusan jual beli kita, seperti menghindari daripada riba, ya. Dan yang ke-16, memberi penyaksian yang benar, jangan sembunyikan perkara yang benar, ya. Kemudian perkara-perkara yang berkaitan dengan orang lain. Tadi tubuh badan, ya, amalan yang berkaitan dengan tubuh badan, yang melibatkan berkaitan dengan diri sendiri, ya. Kemudian bahagian yang kedua adalah amalan tubuh badan yang berkaitan dengan orang lain. Yang pertamanya bernikah. Melaluinya seseorang itu dapat menghindarkan dirinya daripada melakukan maksiat, ya, dan melakukan perbuatan sumbang. Yang kedua, mengambil berat dan menunaikan hak-hak keluarga, ya, hak anak isteri, termasuk juga memenuhi hak-hak pekerja. Ini orang-orang bawahan kita, kalau kita ada organisasi ataupun ada syarikat, ya, dan menunaikan hak-hak orang yang bekerja sebagai pembantu rumah dalam rumah kita, ya. Itu semua melibatkan amalan tubuh badan yang berkaitan dengan orang lain. Yang ketiga, membuat hubungan yang baik dengan kedua-dua ibu bapa, berlemah lembut dan mentaati mereka. Ini tidak meninggikan suara, kita berkhidmat kepada mereka, ya, dan bersikap lemah lembut dalam menjaga kebajikan ibu bapa kita. Yang keempat, mendidik anak-anak dengan baik. Ini kita didik anak-anak dengan cara yang dituntut agama, ya, bahawa amalan-amalan agama dalam kehidupan anak perlu kita didik mereka dengan solat dan amalan-amalan agama Islam. Yang kelima, mengeratkan hubungan silaturahim sesama ahli keluarga, sanak saudara, adik-beradik. Yang keenam, berlaku setia dan mentaati pemimpin, ya. Mentaati pemimpin juga adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan cabang keimanan yang melibatkan berkaitan dengan orang lain. Dan bahagian yang ketiga adalah perkara yang berkaitan dengan hak-hak umum. Ini secara umum untuk masyarakat, ya. Yang pertama, memerintah dengan adil. Ini kalau kita diangkat sebagai pemimpin, ya, maka hendaklah kita memerintah orang-orang bawahan kita, ya, rakyat kita dengan adil. Yang kedua, menyertai dan bersimpati dengan jemaah yang sedang menegakkan kebenaran. Ini jikalau ada jemaah Islam, jemaah umat Islam, ya, jemaah-jemaah umat Islam yang sedang berusaha menegakkan kebenaran, menegakkan perkara yang hak, ya, menegakkan ilmu-ilmu Islam, ya, menegakkan amalan-amalan Islam, ya, maka hendaklah kita menyertai dan memberikan bantuan, nusrah, ya, bersimpati dengan usaha yang mereka usahakan. Jikalau benarlah, jangan kita bantu bersimpati dengan jemaah yang menegakkan perkara-perkara yang batil, ya. Jikalau mereka berusaha menegakkan perkara-perkara yang hak, kebenaran, maka hendaklah kita menyertai dan memberikan pertolongan, bantuan, nusrah, ya. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jikalau kamu membantu agama Allah, memberi nusrah, bantuan kepada agama Allah, nescaya Allah akan membantu kamu dan akan menetapkan kaki kamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi bantuan pertolongannya kepada orang-orang yang membantu agamanya. Yang ketiga, mentaati pemerintah. Jika perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perlulah kita taati. Jikalau pemerintah memberikan perintah yang bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak semestinya kita patuhi, ya, kerana kita mentaati pemerintah yang mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, memperbaiki hubungan antara satu sama lain, menghukum para penjahat dan berjihad menentang para pemberontak. Itu juga antara ciri-ciri sifat orang-orang yang beriman yang melibatkan perkara-perkara umum, ya. Yang kelima, membantu orang lain dalam melakukan kerja-kerja kebaikan. Yang keenam, menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah daripada melakukan keburukan, termasuk juga menyampaikan nasihat dan tabligh, yakni al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ya. Ini antara ciri penting
bagi orang-orang yang beriman, ya, perlu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kerana jikalau kita meninggalkan usaha amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menimpakan berbagai-bagai ujian, dugaan, musibah, dan doa-doa kita tidak akan diterima, ya. Kemudian yang ketujuh, melaksanakan hukum hudud. Jikalau telah tertegak daulah Islamiah, maka hendaklah dilaksanakan hukum hudud. Ini perundangan hukuman jenayah, ya, serta memelihara batas-batasan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, berjihad, termasuk juga menjaga keselamatan di sepadan negara. Yang ke-9, menunaikan amanah, termasuk membayar 1/5 daripada harta ghanimah kepada golongan yang berhak. Ini kalau kita ada berperang, ya, berjihad, dalam menang dalam jihad itu, mana kita dapat harta rampasan, maka hendaklah diberikan 1/5. Yang ke-10, memberi dan membayar hutang. Ini kalau ada orang nak berhutang dengan kita, kita beri hutang, kita bagi dia pinjam. Dan kalau kita berhutang, kita bayar hutang yang kita pinjam, ya. Kemudian yang ke-11, menunaikan hak jiran dan memuliakan mereka. Itu juga antara perkara yang merupakan cabang keimanan, ya, menunaikan hak-hak jiran. Yang ke-12, berurusan dalam muamalah dengan cara yang baik, termasuk juga mengumpulkan harta dengan cara yang halal. Jadi kita bermuamalah, berjual beli, ya, urusan perniagaan kita hendaklah dilakukan dengan cara yang halal. Tak salah untuk kita mengumpulkan harta, ya, untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi hendaklah dengan cara yang halal. Yang ke-13, membelanjakan harta pada tempat yang sepatutnya, termasuk juga menghindari sifat bakhil dan juga pembaziran. Ini harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang Allah Ta'ala telah rezekikan kepada kita, hendaklah kita infakkannya di jalan Allah. Kerana itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, ya, ciri-ciri orang yang bertakwa dan beriman. Apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan, belanjakan pada tempat yang sepatutnya, dan menjauhi sifat bakhil, kedekut, dan tidak membazir. Yang ke-14, memberi dan menjawab salam. Yang ke-15, mengucapkan yarhamukallah ketika mana ada seseorang bersin, ya, dekat dengan kita, ya. Kalau kita dengar orang bersin, dia sebut alhamdulillah, maka kita doakan untuknya yarhamukallah, ya. Jadi bila kita sebut ya yarhamukallah, maka orang yang bersin tu dijawab balik yahdikumullah wa yuslih balakum, ya. Itu juga antara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita mendoakan untuk saudara kita antara satu sama lain, ya, apabila seseorang itu bersin, semoga dia dirahmati oleh Allah, ya. Yang ke-16, mengelakkan diri daripada menjadi penyebab kesusahan dan kerugian kepada makhluk Allah. Ini jangan kita menyusahkan orang dengan diri kita ataupun dengan harta kita, menjadi menyebab kesusahan kepada orang lain, ya. Kalau kita dengan diri kita dan harta kita tak dapat memberi manfaat kepada orang, janganlah dengan diri kita dan harta kita itu menyusahkan orang. Yang ke-17, menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat. Dan yang ke-18, menghindarkan sesuatu yang boleh menyakiti daripada jalan, iaitu mengalihkan sesuatu yang menghalang perjalanan, ya. Itu antara 77 cabang keimanan. Jadi ianya terbahagi kepada 3, iaitu perkara yang melibatkan i'tiqad, iaitu tasdik hati, ya, tasdik qalb, dan yang melibatkan iqrar bil lisan dan amalan bil jinan, iaitu amalan dengan anggota tubuh badan. Baik, kita sambung di sini. Kata jemaah daripada ulama, dan yang terlebih daripada mereka itu Imam Abu Hanifah, iaitu Nu'man ibn Sabit, bahawasanya iman itu tiada bertambah dan tiada berkurang. Kerana apa? Kerana menurut beliau iman itu adalah nama bagi tasdiq, ya. Iman itu menurut Imam Abu Hanifah ianya adalah nama bagi tasdiq, iaitu pembenaran di dalam hati yang sampai sehingga jazam dan iz'an, yang mana dengan tasdik hati itu dia pun mengikut, ya, kebenaran itu. Dan ini tak dapat digambarkan padanya, tiada tertawur, ini tak ada tasawur, tak dapat kita gambarkan padanya bertambah dan berkurang. Ini seseorang itu dia beriman
dia dah kira sebagai orang yang beriman. Kita tak ada nak cek pula dia punya iman banyak ke, iman dia kurang ke, iman dia lebih ke, iman dia sedikit ke, iman dia kuat ke, iman dia tak kuat ke. Kita tak ada cek benda tu. Apabila dia dah beriman, maka kita anggap dia sebagai beriman. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, iman itu adalah tasdik qalb. Ya. Namun bagi jumhur Asy'ariyah, mereka beranggapan bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Dan inilah yang bersandarkan kepada kenyataan Nabi SAW itu, bahawa iman itu ada had baginya. Itu ta'arif, pengenalan bagi setiap cabang-cabangnya. Ini apabila kita dapat menyempurnakan setiap cabang-cabang keimanan itu, maka iman kita akan bertambah. Jikalau kita tidak dapat menyempurnakan cabang-cabang keimanan itu maknanya kekurangan iman kita. Ya, itulah yang dimaksudkan. Jadi tasdik, dengan bahawasanya tasdik itu ada beberapa martabat. Ada martabat tasdik muqallid, iaitu orang yang bertaklid, dia mengikut saja. Ya. Jadi tasdik orang yang muqallid ni tidak sama dengan tasdik orang yang tahu dalil-dalil. Ya, kerana orang yang tahu dalil ni, dia ada pegangan yang lebih kuat untuk dia mempercayai, untuk dia meyakini sesuatu kenyataan iman itu. Sebaliknya orang yang tasdik ni, dia tidak ada dalil, dia hanya percaya, dia mengikut kepada orang yang bagi tahu kepada dia. Ya, kalau guru tu bagi tahu kepada dia, maka dia pun percaya tanpa ada selidik mana dalilnya, dia tak tahu. Ya, jadi tasdik orang yang mengetahui dengan dalil itu lebih sempurna berbanding dengan tasdik orang yang hanya dengan taklid semata-mata. Dan tasdik orang yang mengetahui dengan dalil tiada seperti tasdik orang yang muraqabah. Ya, orang yang tahu dalil ni, dia hanya tahu dalil secara nakli saja, secara tekstual saja. Ini hanya teks dalil tu ditahu. Ya, tetapi dia tidak dapat memahami dengan penghayatan, pemerhatian. Ya. Jadi orang yang muraqabah ini, dia meneliti. Dia meneliti, memerhatikan kepada setiap dalil-dalil itu. Ya. Jadi orang yang hanya mengetahui dalil saja tetapi dia tidak meneliti dalil-dalil itu, maka dia tidak sama kedudukannya. Ya. Kerana orang yang muraqabah itu, dia memerhatikan dalil itu dengan pengertian makna yang mendalam. Dia memerhatikan setiap pengertian-pengertian yang terkandung di dalam dalil-dalil itu. Jadi tasdik orang yang mengetahui dengan dalil tiada seperti tasdik orang yang muraqabah. Dan tasdik muraqabah tiada seperti tasdik orang yang musyahadah. Ya. Beza antara orang yang muraqabah ni, dia hanya dalam peringkat meneliti, tetapi dia masih belum mencapai penyaksian di dalam hati. Jadi pandangan musyahadahnya belum tersingkap. Ya. Yang dimaksudkan dengan musyahadah ni adalah penyaksian di dalam hati itu. Ya, pada pandangan batinnya dia dapat meyakini, dia dapat gambaran, ya, apa yang yakin itu. Ya, macam satu orang sahabat tu, dia kata, ya Rasulullah, seolah-olah aku nampak macam aku nampak bayangan syurga. Ya. Jadi syurga itu adalah perkara yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, yang mana ianya berkaitan dengan kehidupan sesudah mati dalam akhirat nanti. Ya. Untuk Allah Ta'ala tempatkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi sahabat ada yang dia seolah-olah dia nampak dalam pandangan musyahadahnya, dalam pandangan mata hatinya, ya, tentang orang-orang di dalam syurga. Jadi itu antara sifat musyahadah yang ada pada sahabat. Kita bagi laluan untuk azan, insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasdik itu ada beberapa martabat. Yang pertamanya martabat muqallid, ya, martabat tasdik taklid. Yang kedua adalah martabat tasdik alim bidalil. Ini dia mengetahui dengan dalil. Kemudian martabat yang ketiga itu martabat orang yang tasdik secara muraqabah, ya, dengan pemerhatian, penelitian, dan seterusnya. Yang keempat itu tasdik orang yang pada makam musyahadah, dia dapat menyaksikan perkara-perkara keimanan itu dengan pandangan batin dia, dengan pandangan mata hati dia. Dan seterusnya adalah tingkatan orang yang hanya memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pandangan batin itu tidak terkesan dengan selain daripada Allah. Ya? Ini dia pada kedudukan yang sentiasa bertawajuh kepada Allah, ya, muwajjahah. Dan tasdik orang yang musyahadah tiada seperti tasdik orang yang tiada memandang melainkan akan Allah juga. Itu martabat, ya, maka para anbiya, ya, alaihi wassalatu wassalam, ya, yang sentiasa mereka itu hati mereka itu bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun pada zahirnya mereka dalam kegiatan kemasyarakatan bersama dengan umat mereka, kaum mereka, ya. Maka yang muktamadnya bahawa iman itu tasdik pada hati juga, ya. Jadi maksudkan iman itu secara muktamadnya ianya adalah tasdik pada hati, itu tasdik bil qalb. Dan bahawasanya mengucap dua kalimah syahadah itu, jadi apabila kita nak masuk Islam ataupun nak mengesahkan kita sebagai orang yang beriman, orang yang Islam beriman, maka kita mengucapkan dua kalimah syahadah itu sebagai apa? Sebagai suatu syarat supaya dapat dilakukan, dijalankan hukum-hukum duniawi yang berkaitan dengan agama Islam ke atas kita. Seperti kalau kita mati, maka kita diuruskan jenazah kita sebagai orang Islam. Sebab apa? Dulu dia dah mengucap dua kalimah syahadah, maka diuruskan jenazah dia sebagai jenazah orang yang Islam, dimandikan dia, ya, dikafankan dia dan disembahyangkan atasnya dan ditanamkan dia pada kubur orang Islam. Tak boleh kita tanam dia ke kubur orang yang kafir pula, ya. Dan bahawasanya iman itu menurut muktamad, kenyataan muktamad jumhur para ulama, ya, iman itu bertambah dan berkurang, ya. Yang bertambah dan berkurang itu adalah pada kesempurnaannya, ya. Ini untuk menyempurnakan iman itu hendaklah kita usahakan cabang-cabang keimanan, ya. Dan bahawasanya segala amal dan taat syarat bagi kamal, kesempurnaan iman, ya. Jadi iman itu dia akan bertambah apabila kita usahakan amalan-amalan yang berkaitan dengan cabang-cabang keimanan itu. Sebanyak mana kita usahakan atas cabang-cabang keimanan itu, maka iman kita akan menjadi semakin bertambah, semakin kuat, ya. Namun pada hakikatnya iman itu adalah tasdik bil qalb semata-mata. Inilah antara perbezaan pendapat di antara jumhur Asy'ariyah dan Imam Abu Hanifah. Jemaah daripada Imam Abu Hanifah ini termasuklah jemaah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sebab Imam Abu Mansur Al-Maturidi adalah mengikut kepada i'tiqad, ya, akidah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Iman itu terbahagi kepada tiga bahagian, ya. Ketahui olehmu bahawasanya iman itu ada tiga bahagi. Pertama, iman itu bertambah dan berkurang, iaitu iman segala umat manusia ini daripada kalangan manusia dan jin, ya. Ini kalau kita buat amal ketaatan kita, banyak kita dapat taat pada Allah, ya. Dapat kita laksanakan cabang-cabang keimanan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka itu akan menambahkan keimanan kita. Dan jikalau kita tinggalkan amalan-amalan agama, ya, yang berkaitan dengan cabang-cabang keimanan tadi, maka itu adalah menunjukkan kekurangan iman kita. Itu kategori yang pertama, bertambah dan berkurang. Untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia dan jin, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau mereka kurang dalam ketaatan mereka, maka kuranglah iman mereka. Jikalau mereka kuat dalam melakukan amal ibadah itu, maka kuatlah, bertambahlah iman mereka. Kategori yang kedua, tiada bertambah dan tiada berkurang. Iman siapakah itu? Iaitu iman sekalian malaikat atas masyhurnya. Iaitu iman para malaikat ini disebabkan mereka nampak segala perkara-perkara yang Allah Ta'ala ciptakan secara gaib. Syurga, neraka mereka nampak. Jadi mereka, iman mereka itu dah tetap, tidak bertambah dan tidak berkurang. Keyakinan mereka dah tetap, ya. Yang ketiga adalah bertambah dan tiada berkurang imannya. Imannya sentiasa bertambah, tidak berkurang. Iman siapakah itu? Iaitu iman para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan ditambah oleh setengah para ulama akan bahagi yang keempat, iaitu iman yang sentiasa berkurang dan tiada bertambah. Iman siapa pula tu? Ya, iman dia tak bertambah, sebaliknya sentiasa berkurang, iaitu iman segala orang yang fasik, yang tak nak bertaubat, ya. Dia melakukan dosa-dosa kemaksiatan, maka itu menyebabkan keimanannya pun semakin berkurangan, sehingga boleh menyebabkan tercabut iman daripada hatinya. Dan sabda Nabi SAW, al-imanu nisfani, fa nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Bermula iman itu dua bahagi, maka satu bahagian pada sabar, yakni sabar atas bala dan daripada segala yang ditegah, dan satu bahagian lagi pada syukur, yakni akan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Bagaimana kita nak mensyukuri nikmat Allah? Iaitu dengan kita menambahkan, meningkatkan lagi amalan-amalan ketaatan kita kepada Allah. Ini dengan mengerjakan segala taat. Maka barang siapa bersifat dengan keduanya, yakni dia syukur dan sabar. Sabar atas segala bala dan musibah, dan sabar daripada melakukan apa yang ditegah, dan syukur atas segala nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah dengan mengerjakan amalan ketaatan. Jadi apabila ada sifat sabar dan syukur, maka sempurnalah imannya. Dan sabda Nabi SAW, al-imanu qaidul fatki, la yuftaku mu'minun. Iman itu adalah ikatan yang membunuh, artinya menegah daripada membunuh. Jadi iman itu menegah kita daripada melakukan pembunuhan. Maka tiada membunuh oleh orang mukmin, yakni orang mukmin yang sempurna imannya, yakni yang kamil imannya. Dan sabda Nabi SAW, khalaqallahu al-imana wa haffahu wa madahahu bis samahati wal haya'i, wa khalaqallahu al-kufra wa zammahu bil bukhli wal jafa'i. Telah menjadi oleh Allah Ta'ala akan iman dan dihiasinya akan dia. Jadi Allah menciptakan iman itu. Jadi iman itu juga adalah makhluk, ya. Iman adalah makhluk. Allah Ta'ala ciptakan iman itu, dan Allah hias iman itu, dan Allah Ta'ala puji iman itu, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kemurahan dan sifat malu, dan menjadikan Allah akan kufur dan malu, dan menjadi Allah akan kufur dan dicilanya akan dia dengan bakhil dan derhakanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan iman itu, dihiaskannya dengan sifat malu, dan dihiaskannya dengan kepujian dan kemurahan, ya. Wa khalaqallahu al-kufra, dan Allah Ta'ala menciptakan kufur itu, dan Allah Ta'ala hiaskan kekufuran itu. Allah Ta'ala menghinakannya, mencela kekufuran itu dengan sifat bakhil dan derhaka. Dan sabda Nabi SAW, idza dakhala ahlal jannati al-jannata wa ahlun nari an-nara, amara Allah Ta'ala bi an yakhruja minan nari man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Sabda Nabi SAW, apabila masuk ahli syurga ke dalam syurga, akan syurga, ya,
Idza dakhala ahlal jannati al-jannata, apabila ahli-ahli syurga dah masuk ke dalam syurga, wa ahlun narin nara, dan ahli-ahli neraka dah masuk ke dalam neraka, dah dimasukkan ke dalam neraka, maka amarallahu ta'ala, Allah Ta'ala akan memerintahkan, Allah menyuruh, bi an yakhruja minan nar, supaya dikeluarkan daripada neraka itu, man kana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya misqalu zarratin minal iman, walau ada sebesar zarah keimanan di dalam hatinya, ya. Siapa yang di dalam hatinya ada walau sebesar zarah, apabila masuk ahli syurga akan syurga dan ahli neraka akan neraka, menyuruh Allah Ta'ala dengan dikeluarkan daripada neraka akan orang yang ada pada hatinya seberat zarah daripada imannya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita iman yang sempurna, ya, hidupkan kita dengan iman, matikan kita dengan iman, ya, dan masukkan kita ke dalam syurga-Nya dengan iman, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan keimanan kita, kuatkan keimanan kita, ya, tambahkan keimanan kita, supaya kita dapat menjadi hamba-hambanya yang sentiasa beriman dan beramal soleh, supaya kita dapat keampunan daripada Allah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, rahmat Allah Ta'ala yang khusus dengan sifat rahimnya itu adalah untuk orang-orang yang beriman, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebaikan di dunia dan akhirat. InsyaAllah ada apa soalan? Tak ada soalan? Kalau tak ada soalan, insyaAllah kita doa, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kebaikan, manfaat daripada apa yang kita dengar ni, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga apa yang kita dengar ni dapatlah kita dapat kongsikan bersama, sampaikan bersama kepada anak-anak, isteri kita, ahli keluarga kita, saudara mara kita, rakan-rakan kita, ya, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. Allahumma ahyina bihayatil 'ulama wa amitna bimauti syuhada. واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله.